dengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Ya, saudara para penonton Malam Seram. Apa khabar semua? Selamat pagi. Ya, ini dipanggil Malam Seram di pagi hari ya. Saya sekarang sebab tahu tengok lain sikit lah dia punya setting dia, sebab saya masih dalam proses untuk tweaking sekali lagi ya. Saya ni suka ubah-ubah sikit, jadi saya punya skin tone nampak lain daripada kalau saya buat dekat rumah. Sekarang ni pagi ni saya berada di studio dan sekejap saya kuatkan sedikit mikrofon saya ni. Test okey, rasa boleh lah. Semalam saya balik agak lewat sebab hari ni studio saya ni akan digunakan pada malam nantilah, tapi petang nanti dah sibuk untuk Lazada live stream. Alhamdulillah ini projek yang telah pun kerjasamalah bersama dengan Lazada, Laura Mercier, Yumi Ayumi kan, dan juga Fizao. Jadi menggunakan studio ni, dan sebab itulah saya semalam pulang lewat, saya set up green screen, lighting, semua buat seorang. Saya suka, bukan apa tahu, saya buat seorang saya akan belajar. Jadi bila saya dah ada ilmu, lain kali saya dapatkan khidmat orang untuk bantu saya. Saya bayar orang untuk bantu saya ni, orang dah tak boleh kelentung dengan saya sebab saya dah tahu. Jadi untuk jadi seorang bos, kita sedikit sebanyak harus tahulah tentang produk kita, tentang khidmat. Tak boleh jadi bos yang tak boleh tahulah. Habislah lingkup company. Jadi kena tahu. So semalam pulang lewat, sampai rumah dah, waktu saya upload tu lah yang status di YouTube community tu, saya dah terlalu penat dan baru balik sebenarnya. Tu kalau saya teruskan, saya akan malam seram tidur di alam bunian. Jadi terima kasih kerana memahami, sebab itulah pagi ni saya buat, dan pagi ni pun saya hanya boleh buat sejam sebab sekejap lagi pun nak ambil anak saya balik sekolah. Okeylah, dengan tidak membuang masa lagi, saya nak berkongsi kisah pada pagi ini, pengalaman-pengalaman yang diketengahkan. Ingat, rancangan Malam Seram ni hanya sekadar satu hiburan, tempat anda duduk bersembang dan mendengar pengalaman-pengalaman yang diketengahkan, kisah-kisah yang dikongsi dalam rancangan Malam Seram, sekadar hiburan saja. Yang ini kisah pertama ni, saya nak bacakan ni datang daripada Yuyun, nama betul Yuyun. Dengan tajuk dia, kata Yuyun, pengalaman seram ketika mandi laut waktu malam. Jom dengar Malam Seram.
Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey. Pengalaman dari Yuyun berbunyi begini. Apa khabar Casey dan juga para penonton Malam Seram? Saya Yuyun nak berkongsi kejadian seram ini berlaku. Waktu tu saya sedang bersama dengan kawan-kawan tengah ada sesi piknik dekat tepi pantai. Jadi kawan-kawan kita bersembang lah, duduk beli makan, beli air. Sambil tu lepak, kita akan main gitar, nyanyi-nyanyi. Dan kita juga akan berborak-borak. Kita juga akan, biasalah Casey, kalau kawan-kawan ni nanti kita jemput kawan-kawan sekolah perempuan datang, kan? Situlah kita akan show off semangat. Yang pandai main gitar, dia akan nyanyi lah main gitar. Yang tak pandai macam saya ni, waktu tu memang Casey, it's like kita masing-masing pelajar lelaki ni, kalau nampak pelajar perempuan datang kan, masing-masing nak tunjuk kehebatan masing-masing. So saya waktu tu dah malam Casey. Seingat saya pukul 9 agaknya. Jadi semua tengah sibuk. Ada yang main pakau. Pakau tu main daun trup lah Ada yang main pakau, ada yang main gitar, ada yang sedang chit-chat. Saya macam, aku nak kena bawa something lah, nak kena impress lah. So saya berenang. Saya mula-mula buka baju je. Sebab saya dalam tu, saya pakai seluar bola. Zaman bila Saya pun dulu sebelum saya pakai sebelum kita keluar kan, kita akan pakai seluar bola. Mana tahu kalau kawan ajak main bola kan, dia tarik je seluar panjang tu, seluar bola dah standby kat dalam. Saya dulu macam tu Jadi saya buka seluar saya, dalam dah memang ada shorts bola Casey. So saya buka baju, saya masuk dalam air, saya berenang. Kawan saya tengok, Yun, buat apa? Mandi lah, jom lah mandi lah. Kau gila apa mandi laut malam-malam? Apa gila mandi laut malam-malam? Tak boleh apa mandi laut malam-malam. So saya mandi kan, dan ada few girls lah tengok saya macam, Yun jangan. Lagilah saya bersemangat Casey. Lagi Casey, Pak Maon Lagi saya bersemangat Casey bila perempuan-perempuan kata, Yun jangan mandi laut malam. Saya tak apa lah. Okey, korang sini lah. Kat sini duduk sini, aku nak mandi lah. Saya kena ajak diorang lah duduk tepi pantai main pasir ke kan, saya nak mandi. Tak ada orang layan saya Casey. Cuma mereka kata jangan lah. Saya kata tak apalah. So saya pun masuk dalam air. Sejuk air malam tu. Saudara para penonton Malam Seram, kata Yuyun dia mau masuk dalam air kan, mula masuk paras buku lali sampai dekat lutut kan, masuk sampai air paras pinggang. Dah boleh rasa sejuk lah. So saya pun buat bodoh lah. Saya tengok budak-budak perempuan tu tengah tengok saya lah. Ada yang panggil saya naik balik. Saya kata tak payah, jom lah. Saya ajak. Akhirnya 2 budak perempuan ni, pelajar sekolah saya lah, turun tepi pantai. Yun, kau tak takut ke malam-malam mandi laut? Mak aku cakap kan nak baik-baik tau mandi laut malam-malam. Lepas tu tak ada apa-apa lah. Saya masuk lagi dalam ke sih. Tadi kat paras pinggang, sekarang dah paras bahu. Saudara para penonton Malam Seram, tiba-tiba saya hampir lemas. Casey, tangan saya ni tengah cubalah tolak badan saya ni ke depan kan. Dan ombak tu macam current tu tarik saya belakang. Saya swim lagi ke depan, dia tarik belakang. And then bila saya tengah kaup tangan ni kan, tengah nak cuba apungkan diri saya macam terpegang sesuatu tau. Dan bila saya tarik tangan saya ni, Casey, sumpah saya tarik rambut orang. Rambut orang. Bila saya terperanjat, kata Yuyun, bila saya terkejut ni, saya dah macam mula hilang kawalan dan hampir lemas Casey. Hampir lemas. Nasib baiklah saya kuatkan semangat. Lagipun depan ada 2 pelajar perempuan tengah tengok saya. Takkanlah saya nak lemas Casey, buat malu je. Saya pun dengan segeralah lawan balik. Nafas saya dah nak habis ni. Saya lawan balik. Saya dengar, Yun. Lepas tu saya naik atas air. Aku okey. Saya berenang sampai dekat tepi pantai. Saya duduk kejap. Sebab saya terperanjat Casey. Apa benda yang saya pegang tu? Dan bila dalam air,
Saya dah nampak dah Casey, ada tangan tengah menghampiri saya, nak tarik saya. Tapi nasib baik saya lawan tu, kuat semangat. Saya berenang dengan cepat sampai dekat tepi pantai. Saya duduk sekejap. Orang bercakap dengan saya pun saya tak dengar, sebab saya rasa bersyukur sangat saya selamat Casey. Casey, pada waktu tu saya dah macam... Dan sekarang ni bila saya ingat balik pengalaman saya, sekarang usia saya Casey 27 tahun, hanya untuk show off kepada budak-budak perempuan ni, ya, hanya untuk saya tunjukkan saya ni konon lain dari yang lain lah, saya hampir-hampir kehilangan nyawa. Bodoh betul saya ni. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Tu dia kisah Yuyun dia nak show off Dia macam ada budak perempuan. Saya faham perasaan tu, faham sangat. Dulu saya dekat sekolah, saya tak ketika mendengar rendah tu saya tak campur orang sangat lah. Saya balik sekolah, balik terus. Balik sekolah aja habis hilang. Jadi saya tak tahu perasaan tu. Hanya selepas saya naik mendengar atas baru. Tapi Alhamdulillah dulu saya boleh main gitar, boleh menyanyi lah. Jadi bila saya pegang gitar je, orang berkumpul kat depan. Sebab main lagu ni lah, jom main lagu ni lah. Orang yang main gitar tu kena suruh-suruh dulu. Fikir apa glamour ke. Okey, kisah Yuyun tadi, sehingga hampir kehilangan nyawa hanya untuk kerana nak show off. Mandi laut malam-malam, dan dia rasa dia tarik rambut orang itu yang buat dia macam terperanjat dan lemas. Dan dalam air tu, ketika dia tengah cuba struggling nak naikkan, apungkan dirinya dekat atas air tu, dia nampak macam ada tangan orang tengah nak ulur, nak tarik dia. Adakah itu kemungkinan kes-kes lemas yang melibatkan mereka yang boleh berenang tapi lemas? Baik, kita sambung kisah berikut ini. Datang pengalaman seterusnya dari siapa ni? Kejap Ini daripada Farida yang berkongsi kejadian seram. Jom kita ikuti kisah Farida dalam rancangan Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Ini kisah daripada Farida berkongsi. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida. Saya peminat malam seram berasal jauh daripada Sungai Besi. Kalau Casey datang KL, singgahlah rumah saya dekat Sungai. Siap kasih alamat Tak, masalah dia tak boleh masuk bukan tak nak, tak boleh masuk, itu Seberang Tambak kan. Jadi sebelum saya ceritakan, saya rasa hari ini, semalam dan hari ini, Menteri Luar Negara, kalau tak silap saya, Encik Vivian Balakrishnan kan, berada di Malaysia untuk berunding bagi kebenaran kedua-dua rakyat ni memasuki negara lah, rentas sempadan Singapura dan Malaysia. Ini perjanjian telah pun dipersetujui dan akan diperkenalkan SOP-SOP lah kalau nak masuk negeri jiran ni. Boleh masuk dengan sebabnya atas ada hal-hal mungkin peribadi seperti ada orang meninggal, ataupun keisanan hal-hal yang boleh mereka benarkan adalah kematian dan sakit dalam keadaan teruk lah. Jadi dibenarkan masuk buat masa ni. Untuk bercuti, kirim salam jadi dah pun dipersetujui, tapi cuma nak umumkan lah bila tarikh berkuat kuasa perkara ini. Alhamdulillah. Okey, yang ini Farida kata dari Sungai Besi, berkongsi pengalaman seram saya Casey. Tajuk dia Kakak Bertenggek. Jom. Kisah saya ni pendek Casey. Kakak Bertenggek. Saya tinggal dekat Sungai Besi. Rumah saya ni adalah rumah teres berderet, rumah teres 2 tingkat. Jadi rumah teres saya menghadap rumah teres depan. Rumah teres depan ni, waktu tu saya berada dekat tingkap, sedang berdiri tengok luar tingkap sekejap lah. Jadi waktu tu pun dah nak tidur ni.
Jadi kata Farida, tiba-tiba saya terpandang dekat bumbung rumah jiran depan saya nampak ada orang ke si tengah menyangkung. Saya pun tertanyalah, apa pula jiran aku buat malam-malam dekat atas bumbung? So saya lama saya tengok. Tiba-tiba saya perasan, takkanlah jiran saya ni malam-malam dekat atas. Ni bukan jiran aku ni. So saya pun panggil lah, kata siapa ni, Kak Farida. Saya pun panggil suami, Abang sini bang, abang. Suami pun datang ke si. Suami datang, suami tanya, ada apa ni? Abang tengok rumah jiran kat sebelah ni, atas bumbung. Abang tengok tu apa? Suami pun selak langsir. Suami tengok, mana satu bang? Mana satu yang? Tanya suami. Kemudian suami kata, kakak kata, dah tak ada ke si? Awak nampak apa tadi? Bang, tadi saya nampak tau, depan rumah jiran ni, rumah Cina depan kita ni, bumbung dia ada orang menyangkung bang. Jiran kita tak? Mana tahu malam-malam nak bersihkan atas bumbung tu, air bertakung, nyamuk, Aedes, kata suami sambil tersenyum. Kakak waktu tu tak faham yang suami ni nak tamatkan cerita. Kakak boleh cakap lagi, bukan nyamuk Aedes lah bang, saya nampak bang tengah menyangkung bang, seram. Mana dia panjat bang? Dekat atas bumbung, bukan dekat tepi. Sudahlah, suami kata, mungkin dia cari, yalah, nak hapuskan nyamuk Aedes agaknya. Dah. Kakak masih tak faham yang suami ni suruh cakap jangan cakap lagi. Kakak masih cakap lagi, bang, kalau nyamuk tu dekat atas bahagian tepi-tepi bumbung, kan ada longkang. Yang ini bukan dekat atas bumbung bang, tengah-tengah menyangkung. Buat apa malam-malam? Suami malas nak cakap, baru kakak macam, lah, aku pergi tegur pula. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Kadang-kadang suami macam tu, dia macam tukar topik lah. Suami nak tukar topik kan, tak nak kita fikir bukan-bukan, khususnya isteri fikir bukan-bukan kan. Jadi suami tukar lah, agaknya malam-malam lah dia nak bersihkan longkang kat atas bumbung tu kan, nanti nyamuk Aedes. Yang isteri pula ya sangat bukanlah bang, mana pula nyamuk Aedes malam-malam kat tengah-tengah tu. Tak adalah nyamuk Aedes lah, dia nak bersihkan longkang tu. Isteri lah. Apa nak buat kan. Daripada Kak Farida di Sungai Besi, dari Sungai Besi. Terima kasih Kak Farida berkongsi pengalaman. Okey, selanjutnya saudara, kisah berikut ini. Ini saya, hari ini saya pilih cerita yang pendek-pendek lah sebab saya tidak ada masa untuk bacakan cerita yang panjang. Selepas ni saya kena bergegas untuk jemput anak balik sekolah. Okey. Ini datang daripada Linda, betul nama dia Linda. Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Nama saya Linda Kesi. Saya nak berkongsi satu kejadian seram. Kata Linda, saya ni sebelum saya berumah tangga, saya dating dengan suami. Saya ada lesen motor, saya menunggang motosikal. Suami saya tak ada lesen. Jadi kalau nak pergi mana-mana, saya yang jemput suami dari rumah. Wah, lain dari yang lain Saya jemput suami dari rumah. Nanti dia akan turun bawah, pakai helmet lah. Dia ada helmet disimpan dekat rumah. Nanti saya bawa dia lah, kita keluar makan. So waktu tu suami saya ni belum balik kerja lah, dalam perjalanan nak balik kerja. Jadi saya pun telefon dia lah, kata Linda, saya tanya, awak kat mana? Jadi suami jawab telefon, masa tu belum berkahwin lagi lah, berumah tangga masih lagi matair lah. Awak kat mana? Saya kata suami bakal suami waktu tu tanya, cakap, oh saya on the way nak balik rumah. Oh tak apalah, kita fetch awak, kata Linda pada bakal suami. Dan bakal suami kata, saya tak ada helmet, macam mana awak nak fetch saya? Dalam motor saya, dalam box ada helmet ekstra. Jadi suami saya kata okey. So saya pergilah. Tempat kerja suami saya ni agak jauh ke si. Dia dekat kawasan di Bedok Road, yang mana dekat dalam tu semua adalah factory kan. Dekat kawasan tu lah. Saya lupa nama jalan yang tepat. Jadi saya pun menunggang motosikal menuju ke arah sana pada waktu malam.
So saya pun tunggang motor. And then sedang saya tunggang motosikal ni, tiba-tiba motor saya macam kenapa berat ni Sebab saya tunggang motosikal laju ke si. Saya ni speed demon. Saya suka tunggang motosikal laju-laju. So tengah tunggang laju, walaupun tempat jalan tu banyak selekor, saya tengah ni tiba motor macam berat dia hanya rider kan tahu. Dia punya berat macam ada orang duduk dekat belakang. Saya dengan segera Casey, mulut ni kuat saya baca. Baca ayat kursi. Baca. Dan motosikal saya ni tiba-tiba okey balik. Dia gradually naik, speed up dan speed. Saya rasa okey je. Lepas tu dah baca kan, dia dah tak ada. On the way nak dekat sampai, lagi rasa berat. 2 kali saya baca ayat kursi, barulah motor saya okey dan saya sampai ke tempat kawasan suami bertugas, bakal suami waktu tu. Saya jemput dia naik motosikal saya. And then bila suami saya tu naik, dia naik motosikal kan, dia pakai helmet, dia naik je. First thing dia cakap, wanginya awak. Saya tak pakai minyak wangi pun Casey. Saya paling benci pakai minyak wangi. Hanya certain minyak wangi lah. Itu pun kalau terpaksa saya akan gunakan. Tapi lazimnya saya takkan spray minyak wangi dekat badan saya. Bakal suami naik, dia pakai helmet. Wanginya awak. Kata tak suka pakai minyak wangi. Takkan saya nak cakap Casey, nak tegur. Saya diam je lah. Dah. Saya ride, hantar dia balik. Kemudian 2 hari selepas tu baru saya berpeluang untuk cakap dengan bakal suami. Awak ingat tak 2 hari lepas saya jemput awak daripada kerja, awak cakap wangi. Saya tak pakai minyak wangi tau. Dan saya ceritakan sebelum tu motosikal saya 2 kali berat. Itu pengalaman daripada Linda dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okeylah lelaki tegur dalam cerita ni dia lain. Dia tegur sekali je. Wanginya awak. Awak kan tak suka pakai minyak wangi. Dah habis kan. Dia macam tu. Dia full stop kat situ Kalau orang perempuan, abang wanginya. Abang kan tak suka pakai minyak wangi. Dia macam je bang. Abang dari mana ni pakai minyak wangi ni? Abang cakap dengan saya. Abang mana pakai minyak wangi? Sudah. Apa sudah abang? Abang cakap dengan saya. Kenapa abang tiba-tiba nak pakai minyak wangi? Siapa aja abang ni? Perempuan mana abang dah keluar ni? Daripada suami ataupun bakal suami nak buat baik jemput balik kerja, menyesal aku. Bezanya orang lelaki, wanginya awak kan tak suka pakai minyak wangi. Dah tak cakap, dah habis. Pendek cerita. Orang perempuan dia lain sikit dia kreatif lah orang perempuan dia. Dia seorang yang kreatif. Okey. Siapa setuju tinggalkan komen perbezaan lelaki dengan perempuan ni. Okey. Kita berkongsi kisah selanjutnya. Terima kasih pada yang sedang menonton rancangan Malam Seram, iaitu Malam Seram di pagi hari. Nama rancangan tetap sama tetap Malam Seram walaupun saya buat pagi, sebab Malam Seram ni adalah kata nama khas lah kan untuk sebuah rancangan. Jadi Malam Seram di pagi hari. Okey, terima kasih atas sumbangan-sumbangan. Saya tak akan main lagu sebab saya pun nak cerita lebih panjang sikit lah pada anda semua. Dah pun 10.30 pagi ni kalau yang sedang menonton live lah Okey, terima kasih atas sumbangan super chat pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur sokongan anda berikan kepada rancangan Malam Seram. Casey rasa bersyukur sangat antaranya kiriman-kiriman sumbangan daripada Imam Mutiara. Salam semua, harap semua di bawah jagaan Allah. Amin. Terima kasih Kita juga ada sumbangan daripada Right Crawler. Terima kasih Right Crawler atas sumbangan super stiker. Ishas. Terima kasih Ishas. Salam Casey dan penonton, seronok dengar Malam Seram versi pagi di pejabat sambil memesyuarat di talian.
Jangan hayal mendengar Malam Seram, nanti butir-butiran musyarat lupa ya. Tapi terima kasih lah Isah ya. Nur Ashikin, salam KC, buat tambah-tambah lauk makan tengah hari KC. Masya Allah, terima kasih, Alhamdulillah. Yang ini Siti Aminah, terima kasih Siti Aminah, super stiker anda. Terima kasih Radiance Chan, terima kasih Jadin Jumat atas sumbangan super stiker. Ilyas Ri, terima kasih sumbangan super stiker anda. Bunga Kemboja, terima kasih sumbangan ya, sumbangan daripada anda. Apa ni, Bunga Kemboja, super chat anda untuk KC. Terima kasih lah ya, semoga anda ditambah rezeki. Emilia Jamaluddin, apa khabar Emilia? Sekarang pukul berapa di US Salam KC, ini saya cuba sumbang sekali lagi kerana sumbangan saya masa live selepas tak disebut macam teratai lahir di Tasikmadu. Ya Allah, minta maaf lah mungkin saya terlepas pandang ya. Saya sedang panaskan soto ayam for dinner. Oh, dinner Selamat malam di US. Emilia Jamaluddin, terima kasih banyak dan mohon maaf tempoh hari saya tak terbaca kiriman anda. Bros by Bros katanya super chat. Terima kasih Bros by Bros, sumbangan daripada Bros by Bros. Terima kasih banyak menyokong Malam Seram. Okey, kita lanjut kisah berikut ini bersama dengan saya Casey. Sekejap Yang ini okey. Ini dah baca tadi. Ini dia. Ini datang daripada Aziza ya. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama kakak Aziza. Kakak nak berkongsi satu kisah ringkas. Harap Casey bacakanlah sebab kisah kakak ni pendek sangat. Tapi itu je lah pengalaman kakak. Kita dengar sekarang kisah Kak Aziza boleh dalam rancangan Malam Seram di pagi hari. Jom. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, begini kisahnya, kisah akak kita yang kata ringkas lah, pendek Kakak ni kadang-kadang ada ambil upah lah. Ambil upah ni untuk gosok baju orang. Jadi orang ni akan hantar baju dekat rumah kakak. Kakak gosok baju dia, kakak lipat betul-betul masuk dalam beg yang diberikan tu. Nanti owner balik kerja, owner ambil daripada kakak. Macam itulah tempahan. Oh, ada bagus kakak ni, pandai cari kerja. Jadi itulah kerja kakak kadang-kadang kan. Kalau ada orang hantar baju untuk gosok, ada jugalah duit pendapatan untuk keluarga KC. Maklumlah anak ramai, suami seorang yang kerja. Jadi waktu tu kakak pun ambil lah baju-baju ni untuk digosok. Salah satu baju dalam banyak-banyak ni, kakak ternampak baju ni macam lain dari yang lain. Dia macam sejenis baju kain putih, kain putih. Dan baju tu ada tulisan-tulisan huruf-huruf Jawi atau huruf-huruf Arab. Banyak KC, daripada bawah sampailah ke atas, daripada lengan atas sampailah tepi lengan. Belakang pun ada tulisan, kemudian ada nombor-nombor macam tulisan nombor Jawi ke nombor Arab. Kakak pun tak faham sangat lah. Tapi kakak terperanjat bila nampak baju tu. Baju apa tu KC? Kakak pernah bertanya pada suami tentang kakak nampak baju tu semalam. Suami cakap, itu baju pendinding. Tapi bila ingat balik inilah kakak nak cerita pada Casey. Tanyalah geng-geng momok, baju tu untuk apa sebenarnya? Sebab boleh ke baju tu dibawa masuk dalam tandas? Tengok macam ada tulisan ayat-ayat Al-Quran. Yalah, kata kakak kita, kakak baca ada macam sim, ada macam sin, shim, ada macam alif, bata, semua ada ke si? Baju tu boleh ke pakai masuk dalam toilet? Itu sajalah kisah misteri kakak sebagai perkongsian untuk Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Persoalan daripada, terima kasih pada akak kita. Walaupun kisahnya ringkas, tapi kisahnya akan membuat kita macam
ialah berfikir tentang baju yang kakak nak gosok tengah ambil baju, gosok baju ni, gosok kemudian taruh tepi, lipat gosok baju ni, ambil ni t-shirt apa ni, asal macam tulis sekali dia tulis Arab dah. T-shirt apa ni daripada bawah sampai ke atas, lengan sampai ujung lengan, dekat belakang semua ada tulisan seperti tulisan Jawi, tulisan Jawi, tulisan bahasa Arab, macam ada tulisan ayat Al-Quran pun ada. Jadi persoalan dia yang pertama, tanya kakak kita, itu baju apa? Yang kedua, boleh tak baju tu dipakai untuk masuk ke dalam tandas? Mungkin ini daripada Lenny Bright, baju tu dipanggil wafa. Yang ini daripada pengirim kita, siapa lagi ni? Okey, Casey, itu wafa, baju dipakai. Okey. Ini ada kiriman, saya terima private message datangnya daripada Encik Haji Ismail. Haji Ismail dengar pagi-pagi Oh, Tuan Haji. Pagi-pagi masuk Facebook Tuan Haji Ismail kata, Casey sedang menonton Pagi Seram, lepas tu ada smiley face kata seronok betul mendengar pagi-pagi macam ni, dan baju tadi tu dipanggil baju wafa. Macam Casey nampak ayat-ayat yang digantung dekat dinding-dinding rumah, tapi ini dipakai. Kegunaan dia banyak lah, tapi semua syirik Casey. Sebabnya dia percaya baju tu memberikan dia satu kuasa, antaranya kekebalan, antaranya kegerunan. Orang takut bila tengok kita. Orang macam nak bersuara, orang nak suruh buat benda dekat kerja, orang takut. Ada yang masih memeraktikkan baju seperti ini Casey. Jadi tempat kerja dia pakai. Bila orang nak suruh-suruh dia, orang takut. Tak tahulah Casey betul ataupun tidak. Dan itulah penjelasan Malam Seram di pagi hari. Okey, terima kasih pada Tuan Haji Ismail. Salah nama tadi dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, cerita berikut ini sesuai dengan keadaan kita sekarang sebab kejadian ini berlaku pada waktu pagi. Kiriman ini daripada Nora. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora. Saya daripada Washington DC. Saya minat dengan rancangan Malam Seram. Saya nak berkongsi kejadian seram ini berlaku ketika saya berada di Washington, di rumah yang pertama saya lah. Waktu tu saya dekat rumah pada pagi Casey. Pagi hari. Suami dah tak ada dekat rumah, anak dua orang pun dah tak ada pergi sekolah. Saya dekat rumah tengahlah buat house chores seperti membasuh baju dan nak masak nanti bila anak nak balik dengan suami nak makan. So usually saya akan masak lambat sikit lah. Jadi pada hari tu saya lebih pada cuci dan mengemas baju. Tempat cuci pakaian ni pula dia berada bukan dekat dapur Casey. Dia ada dekat bawah rumah. Jadi dekat bawah rumah tu kena turun tangga. Dekat situlah ada dryer, ada washer dan ada tempat jemur baju dan sebagainya. So bila saya turun bawah, waktu tu rumah tu baru jugalah saya tinggal dalam 3-4 bulan kalau tak silap. Tengah basuh baju, saya pun angkatlah keluarkan baju-baju yang dah kering dekat dalam dryer. Kan saya angkat, saya gantung dekat hanger, saya gantung dekat bawah. Nanti anak-anak balik, anak-anak akan angkat baju tu bawa masuk dalam bilik almari mereka. So tengah gantung baju, tiba-tiba pintu saya ni, yang saya turun tangga bawah ni, tutup. Kenapa pintu tertutup? Oh, angin agaknya. Saya pun buat bodoh lah Casey kan. Saya pun gantung lagi baju, tengah gantung, pintu boleh buka balik. Kalau tutup angin, kalau buka apa Casey? Waktu tu bulu roma saya meremang sangat. Jadi saya pun pergilah dekat tangga. Saya tak tahulah, dia kata saya tak tahulah apa yang saya lakukan ni. Tapi tiba-tiba saya cakap, "Hey, please don't disturb me." Wah, saya macam marah Casey. Aku tak kacang kau jangan kacau aku
siap masuk bahasa Melayu lagi. Kemudian saya sambung gantung baju. Terus senyap Casey, dah tak ada gangguan. Itu pengalaman saya. Satu je kisah berlaku dalam rumah tu. Yang lainnya macam biasalah. Kadang-kadang seorang dalam rumah rasa macam ada orang, tapi tak ada kan. Rasa meremang, rasa macam diperhatikan. Tapi kalau seram, itu dia main pintu sajalah. Oh, berani kakak marah hantu Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itu dia kisah daripada akak yang berkongsi pengalaman seram. Macam gelap sikit lah. Saya rasa lighting ataupun saya nak kena bump dia punya dia punya ISO atau dia punya aperture sebab exposure katnya. Okey, saya cuba naikkan exposure dia sebab rasa macam agak gelap sikit. Biar saya adjust color exposure. Okey. Kan baru terang sikit tapi nampak macam desaturate sikit. Okey, boleh. Okey, terima kasih yang sedang bersama dengan Casey dalam rancangan Malam Seram di pagi hari. Yang ini komen-komen salam pagi seram Casey dan geng-geng momok semua, salam pagi seram pada anda. Juga ada Rizky Entertainment. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Farul Azlan Property Agent. Aik, tengah live ke? Tengah live lah ni. Ni kan pagi, tak nampak tarikh waktu dekat bawah 10.43 pagi. Semalam saya tak buat live sebab semalam saya katakan tadi saya agak penat jadi kalau saya tetap paksa diri saya rasa akan menjejas prestasi ketika saya membaca kisah seram. So saya pun upload status di YouTube. Saya kata mohon maaf malam ni malam seram direhatkan, saya akan ganti dengan esok pagi lah. Di pagi seram, malam seram di pagi hari, macam itulah. Okey. Yang ini daripada kiriman-kiriman penonton-penonton yang lain. Ada kata, hello Casey, hello, selamat pagi semua, selamat pagi pada anda semua. Ya, terima kasih. Hantu tak pasal-pasal kena marah. Kan? Ada orang dia macam itu. Ada orang bila dia takut, dia jadi defensive mode tau. Dia ada, bila takut kan dia defensive mode, dia akan jadi lebih agresif. Oi, aku tak takut dah, keluar lah. Nak tunjukkan yang benda tu memang takut, tapi itu adalah satu manusia punya defensive mekanisme. Dia akan tunjukkan yang dia akan lantang. Kenapa orang kalau marah, nak bergaduh, dia akan tinggikan suara. Kalau kita tengok haiwan-haiwan kan, kalau dia nak bergaduh, ada yang tunjuk tanduk, ada yang buka kepak, nampakkan diri dia lebih megah, lebih besar. Manusia macam tu. Ada yang kalau yang badan besar dia buka baju, dia tengok jadi intimidating lah, macam tu lah. So manusia kalau nak bergaduh, dia tinggikan suara, jadi nampak lebih gagah. Jadi dalam kes kakak tadi tu, dia tinggikan suara, maknanya dia tengah defensive mode dan dia nak tunjukkan yang dia tak takut. Sebab tu ada pekik terus senyap satu taktik yang baik Mungkin kalau nak merawat orang kena rasuk, "Hoi, keluarlah. Kau fikir aku takut ke?" Seram gitu Okey, last story bukan last, second last mungkin lah. Ada lagi 15 minit. Kita nak berkongsi kisah pengalaman seterusnya. Okey, saya nak jawab panggilan lah. Boleh call Casey ke? Silakan kalau nak call, tapi bukan 81310287 itu talian tu sebenarnya itu adalah WhatsApp dekat rumah. Ini studio pay line. Studio pay line dia lain sikit Sekejap Saya lupa lah nombor studio ni. Apa nombor studio saya? Okey. Kasih saya berapa saat kejap. Saya cari nombor.
Okey, boleh cuba WhatsApp call Casey, tapi nombor dia nombor lain Anda boleh cuba WhatsApp call Casey di talian ini studio line 83890280. Boleh WhatsApp WhatsApp saya lah. Casey call saya ada cerita, saya akan call anda. Jangan call okey, sekali lagi 83890280. Ini adalah hotline untuk broadcast di studio saya, bukan di rumah. Di rumah nombor talian dia lain WhatsApp lain. Jadi kalau ada, boleh WhatsApp sekarang. Saya mungkin boleh hubungi anda ataupun boleh hantarkan voice note kepada Casey. Boleh Casey ketengahkan cerita anda. Ya, sekali lagi +65 83890280. Kalau ada, kalau tak ada tak apa. Saya akan terus berkongsi kisah selepas ini. Tunggu. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kalau boleh jangan call Casey Kalau nak cerita, anda WhatsApp Casey, call saya boleh, saya ada cerita. Baru saya call. Kalau awak call, saya tak akan jawab saya akan call anda. Jadi kirimkan message anda, saya ada cerita tentang apa, dan saya akan cuba hubungi anda. Okey. Sementara saya nantikan panggilan ataupun voice note daripada geng Momok. Ini datang daripada Syazwan, berkongsi satu kejadian seram. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazwan. Saya nak berkongsi satu peristiwa. Kejadian ini berlaku ketika saya sedang bermain bola. Bermain bola dekat bawah blok rumah saya. Saya dengan dua orang kawan. Saya main bola tu dah lewat lah, tapi saya faham tak boleh buat bising kan. Saya faham, dan bola pun kita tak tendang kuat-kuat, setakat passing-passing je kisi dengan kawan. Pukul 10 malam dekat kolong blok kata Syazwan. So tengah main ni, kawan saya dengan saya kita main, kita lebih kepada dribbling lah. Cuba kejar, siapa pasang kena kejar, yang dua tu main passing-passing lah. Jadi satu kejar bola, dua main passing. Jadi siapa yang dapat tangkap bola tu, dia pula kena kejar. So benda tu tak bising pun kan. Cuma kadang-kadang kita ketawa kawan, dan kawan akan marah kalau kita kononnya pelicit lah. Sebab bola tu pun tak dibenarkan untuk pass pada tembok, rebound tak boleh. Jadi kena pass to the other person. So tengah main ketawa-ketawa tu, tiba-tiba makcik dekat tingkat atas ni Casey, "Hey, bising lah!" Kita makcik. Kita semua terdiam Casey. Saya dengan dua kawan ni macam makcik marah, dah stop. Kita pun duduklah dekat tepi bangku. Duduk. Tiba-tiba makcik tu, padahal dia dekat tingkap dapur saya rasa, ataupun dekat tingkap depan, makcik ni bercakap lah. Tahu pun duduk. Macam mana nampak kita Casey, makcik tu tak akan nampak Casey kita buat apa. Makcik bercakap, tahu pun duduk, bising lah. So saya dengan kawan saya ni, kita pergilah sembunyi. Kita tengok dekat bahagian depan rumah, dongak ke atas tak ada orang. Pergi dekat dapur, dongak ke atas tak ada orang. Mungkin dia dah masuk lah. Tapi persoalan dia ni, macam mana makcik tu tahu yang kita tengah duduk selepas makcik tu pekik. Last kita bawa bola tu main dekat court basketball. Tapi dah gelap ke sih, sebab lampu dah tutup pukul 10 kan. So main sampailah penat. Kita duduk hanya berborak sampailah ke lewat tengah malam. Dalam perjalanan saya nak balik kan, saya tiba-tiba ternampak ada seorang makcik tengah berdiri dekat tingkap dapur. Tengah berdiri kat tingkap dapur. Ni rumah makcik yang marah tadi tu. Saya ternampak dia, saya terus tunduk ke sih, takut kena marah. Jadi tengah jalan nak masuk bawah blok ni, makcik kat atas.
Tunduk ke? Irritating si makcik ni. So saya pun naiklah, rumah saya dekat tingkat 3 kan. Saya naik tangga ke si, tengah naik tangga sampai dekat tingkat 2, dia diri kat koridor ke si, tengah tengok saya. Bising main bola malam-malam Saya hanya pandang lain. Saya naik tangga, dia ikut saya naik tangga. Saya sampai lari ke si. Nasib baiklah rumah saya bukan tepi tangga, rumah saya ujung. Saya lari sampai kat ujung. Makcik itu by the time saya depan pintu, saya ketuk tuk 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 tuk. Mak, buka pintu mak. Mak, cepat mak, nak terkencing. Padahal saya tengah takut. Saudara para penonton Malam Seram, makcik itu tengah berdiri dekat ujung koridor, tengah tengok saya. Hairan ke si? Yang hairannya, saya dah tinggal situ bertahun. Makcik ni saya tak pernah nampak pun. Tiba-tiba dia boleh macam stalking saya. Jadi saya pun tanya dengan mak saya tentang makcik yang tinggal dekat tingkat 2. Mak saya pun cakap dia tak pernah nampak pun makcik itu dan tak tahu pun situ ada rumah makcik. Casey, yang hairan, bila saya tanya mak, bapak, kakak saya, semua tak tahu makcik tu. Tapi makcik tu ada, Casey. Saya tahu dia bukan hantu, cuma it is a mystery. Makcik tu kenapa boleh tahu saya dengan kawan-kawan tengah duduk, dan dia tahu saya nak balik, dia boleh berdiri dekat tingkat dapur macam tengah tunggu saya datang. Itulah pengalaman saya, Casey, harap dapat dikongsi sama dalam rancangan Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Makcik stalker seram balik, tahu pun takut. Tak adalah, suara makcik tu tak macam tu Saya saja je buat macam tu rasa macam tu lah kan. Minta maaf lah kalau awak rasa makcik tu irritating Tidak berniat pun nak jadikan makcik tu watak irritating Tak ada, langsung tak ada niat Dia irritating makcik ni. Sumpah tak ada. Mungkin dia suara dia lain lah mungkin baru balik. Baguslah baru balik. Baru balik? Tahu pun takut. Apa pun, kenapa makcik tu macam tahu dia tahu Syazwan ni tengah on the way, dia diri kat tingkap. Syazwan nampak makcik tunduk bawah jalan Kemudian dia keluar rumah lah. Syazwan naik tangga, kata saya tengah naik tangga dekat tingkat 2, makcik tu tengah diri ke si, tengok saya naik tangga. Saya pandang lain. Makcik tu boleh ikut saya naik sampai tingkat 3 ke si. Nasib baik rumah saya jauh kata dia. Saya lari sampai depan rumah. Dia kata ketuk pintu, tuk 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 tuk, mak buka pintu nak terkencing. Padahal makcik tu tengah berdiri dekat ujung. Bayangkan tengah tunggu pintu nak dibuka, makcik tu dari ujung tengah lari. Baru balik? Sini kau sini. Kenapalah makcik macam ni stres aku. Okey, terima kasih banyak atas sumbangan-sumbangan, super sticker, super chat anda yang menyokong Malam Seram. Kita ada kiriman-kiriman daripada siapa lagi ni? Kiriman daripada Muhammad Aminuddin Zulkifli. Salam Malam Seram di pagi hari. 20 hari saja menunggu bulan Ramadan, insya-Allah yang mulia. Insya-Allah semoga lebih bersedia hendaknya. Amin. Terima kasih. Badawi Studio. Terima kasih pada Badawi Studio atas sumbangan super sticker. Asri Kamis, baru start ke? Terlepas live ni, rugi man. Selepas pagi, selamat pagi semua. Yang dihormati, spread the love. Terima kasih pada brother Asri Kamis. Dah start daripada pukul 10.05 tadilah 10.05 betul. Okey. Deldin, salam Casey, lama akak tak dengar Malam Seram kerana tugas ni ternampak live sikit ni for your kids, jangan jajan ke. Terima kasih pada Deldin atas sumbangan akak Deldin. Terima kasih banyak. Terima kasih pada Haikal Aziz, sumbangan salam Casey, love your show, thank you so much sumbangan super chat anda untuk Malam Seram. Deldin juga, Asri Kamis, Badawi Studio, yang lain tadilah yang telah pun Casey bacakan kiriman super sticker, super chat anda. Terima kasih banyak. Okey, ini last kopik cerita yang terakhir sebab selepas ni saya dah nak kena tutup semua. Setiap hari Rabu anak saya balik lebih awal daripada biasa. Jadi sebab tu saya kena tinggalkan lebih awal lagi. Kalau tak, saya boleh buat sampai pukul 11.30 kalau hari lain lah, hari biasa. Tapi ini ada kerja nak buat kan, jadi terpaksalah saya cepat-cepat habiskan Malam Seram ni. Okey.
Seterusnya ini datang daripada mana tadi Alamak, dah habis email. Ya Allah. Okey, saya kejap saya cari email baru Give me a moment. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Sorry, ini saya just random secara rawak saya main petik je lah cerita ni sebab saya terbaca tajuk dia Hantu Tengok TV. Betul tajuk dia. Ini daripada Syam. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syam. Saya nak berkongsi satu kisah, kata Syam. Pengalaman saya ni tentang hantu tengok TV. Okey. Kejadian ni berlaku dekat rumah saya lah. Waktu tu tengah tidur dan pada waktu tu kebelakangan hari dalam beberapa hari akan berlaku kejadian aneh. Kejadian anehnya, saya kalau terbangun ada kalanya pukul 3 pagi, kadang-kadang pukul 4 pagi untuk pergi tandas, televisyen mesti on. Televisyen mesti on. Saya tanya anak saya, semua anak saya cakap tak ada orang on TV. Siapa yang on? So mula-mula saya ingatkan anak saya ni berbohong. Kan bila saya tanya, ayah tanya semua orang kata tak tonton. Jadi siapa? Ayah tonton. Marahlah saya dekat anak-anak. Jangan buat lagi, tak kisah. Janji tutup TV. Saya cakap dengan anak-anak. Ya. Dan kemudian lat lagi beberapa hari, televisyen tu on lagi. Saya tersadar waktu tu pukul 2 pagi KC. Anak saya paginya tanyalah, siapa semalam tengok TV? Cakap dengan ayah tak marah. Jujur, jangan bohong, ayah tak marah. Siapa semalam tengok TV? Bukan adik ayah, bukan abang. Jadi semua cakap bukan. Habis siapa? Ibu tengok TV semalam Takkanlah saya. Siapa tengok ke si? So pada waktu tu saya ingatkan anak saya masih berbohong. Sehinggalah pada hujung minggu, setiap hari Jumaat, nanti saya akan jemput anak saya pergi rumah nenek dia. Hari Jumaat tu pada balik sekolah, dia akan bermalam dekat rumah nenek. Nanti pada malam hari Sabtu saya akan ambil anak, kecuali kalau saya nak keluar lah sekeluarga. Saya bawa anak saya pergi rumah mak. Saya pun balik rumah saya. Isteri saya waktu tu kerja shift. Dia kerja masuk malam, balik pagi. Saya pun tidur. Kali ni Casey, saya bangun nampak televisyen on. Maknanya selama ni anak saya cakap bukan mereka, isteri saya pun tahulah bukan dia dan bukan saya. Betul. Siapa yang tengok TV saya Casey? Being a father, saya pun tak naklah fikir bukan-bukan. TV aku rosak agaknya. Bagus dia tak terus tuduh TV aku rosak agaknya. Saya diam, matikan TV lagi. Casey, benda ni has been going on for quite some time. Saya hanya ingatkan TV rosak sampailah isteri saya ternampak. Dekat ruang tamu, TV on, isteri kata pernah ternampak ada susuk tubuh hitam Casey, tengah duduk dekat sofa pandang TV. Lepas tu, saya buka lah Yasin 24 jam dalam rumah. Betul Casey, hanya untuk sejukkan keadaan rumah saya ni. Kemungkinan dah panas sangat, sebab itulah mengundang makhluk-makhluk ni. Itulah tajuk yang saya ceritakan, Hantu Tengok TV. Sekian, terima kasih. Wallahualam apa yang berlaku, tapi alhamdulillah ia sudah berlalu. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya.
Okey, itu dia kiriman daripada berada kita, seorang ayah, ya. Mula-mula ingatkan anak lah Anak cakap, bukan saya ayah, kan. Kemudian ingatkan isteri Jadi akhirnya bila dapat tahu bukan mereka semua, dia tahulah something is not right lah tapi hanya selepas beberapa bulan tu baru dia panggil dia ambil tindakan untuk putarkan bacaan-bacaan dalam rumah kan. Selepas tu TV rosak lah, macam-macam terima kasih Yanti. Malam Seram versi pagi. Hihihihi. Selamat tak terlepas pandang notification di YouTube saya. Terima kasih Yanti atas sumbangan Malam Seram. Terima kasih juga pada yang lain yang sudi memberikan sumbangan, ya, menyokong saluran Malam Seram. Okey, saya berada di studio. InsyaAllah dalam masa terdekat ini saya akan berpeluang untuk berkongsi dengan anda. Tempat saya akan beroperasi. Selalu saya buat Malam Seram di rumah dan masih akan saya buat Malam Seram di rumah kerana Malam Seram kan pada pukul 12.30 malam, kecuali kalau pagilah saya buat kat studio lebih dekat dengan sekolah anak saya. Jadi di rumah masih ada dan di studio ni insyaAllah akan ada rancangan-rancangan akan datang nantilah, rancangan talk show happening lah insyaAllah. Happening bukan apa, happening maknanya lebih banyak rancangan saya nak hasilkan, rancangan informasi, rancangan ilmu, ya. Jadi insyaAllah doakanlah semoga berjaya lah rancangan-rancangan akan datang ini. Jadi sebab itulah saya tengah nak siapkan studio kan, dan bukan satu perkara yang mudah lah kalau kena ada masa untuk anak-anak dengan isteri, kemudian balik studio, kena set up, kena test. Saya nak test pun semua buat seorang. Jadi it's a challenge sebenarnya, but percayalah, kadang-kadang kita rasa kita tak boleh buat seorang. Kita boleh sebenarnya. Kita harus percaya yang kita yakin, dan kita yakin kita boleh. InsyaAllah boleh buat. Nanti selepas dah tahap CEO, baru saya boleh ada 200 pekerja. CEO. Saya dapat makan anak isteri, ada tempat tinggal, boleh bayar duit kereta, bayar yuran sekolah. Alhamdulillah, syukurlah, ya. CEO. Ada orang ningkat dia CEO. CEO. Saya tak nak tingkat saya nak letak Malam Seram. Ya, itu je lah. Terima kasih banyak kerana sudi menonton, atas sumbangan anda, dan mohon maaf semalam tak dapat live. InsyaAllah malam ni kita boleh live, ya. InsyaAllah tu maknanya sebab malam ni ada show lagi. Jadi takut gedebak-gedebuk gedebish dah penat kan. Jadi kalau malam ni tak ada, saya akan beritahu lagi. Mungkin kita buat pagi seram lagi lah, InsyaAllah. Jadi apapun saya akan cuba buat malam ni. Jumpa lagi dan selamat Malam Seram. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.